Penyokong bola sepak Malaysia sememangnya pakar sawu invite. Jika mereka tidak suka sesuatu pendapat, maka diulang-ulangnya sawu invite tersebut sehingga berubah konotasinya. Dalam kes Datuk Kiraja Gobal, ia adalah ranking FIFA tak penting. Dalam kes Ahmad Fakri Saarani, ia adalah kalau bola tak nak masuk, tak masuk juga. Dalam isu TMJ mempertahankan tindakan 14 pemain JDT yang menolak panggilan skuad kebangsaan sempena kejohanan AFF, ia adalah pemain bukan mesin. Untuk mengubah konotasi ayat pemain bukan mesin, komitmen 14 pemain JDT tersebut dibanding-bandingkan dengan tindakan David Rowley yang membatalkan percutiannya di Jerman untuk menyahut seruan Kim Pan-gon dalam kejohanan AFF. Kemudian dibandingkan pula dengan berita Kylian Mbappe yang turun ke latihan PSG sejurus selepas habis final Piala Dunia 2022. Dalam erti kata lain, perdebatan kelab vs negara adalah normal dan bukan perkara baharu. Bagi perspektif luar kem JDT, tindakan 14 pemain JDT tidak patriotik. Tetapi bagi perspektif kem JDT, isu patriotisme tidak sepatutnya timbul kerana dua sebab. Pertama, fakta kejohanan AFF sendiri yang berada di luar kalendar perlawanan antarabangsa FIFA. FIFA sendiri membuat peraturan sesebuah kelab tidak wajib melepaskan pemain ketugasan antarabangsa jika perlawanan berlangsung di luar kalendar perlawanan antarabangsa. Kedua, risk to reward ratio kejohanan AFF sangatlah tidak berbaloi bagi kem JDT. Sebagai kelab yang menjadi tulang belakang skuad Harimau Malaya, risiko kecederaan pemain-pemain jauh lebih besar berbanding pemain-pemain Malaysia dari pasukan lain. Reward yang ditawarkan oleh AFF kepada skuad negara juga tidaklah besar. Dalam pekali kepentingan perlawanan FIFA yang menentukan jumlah mata ranking FIFA, AFF hanya menawarkan pekali paling rendah. Di sebalik jadual musim 2022 yang sibuk ini, barisan pemain-pemain JDT yang membentuk majoriti skuad Harimau Malaysia tetap mampu memberi beberapa sumbangan bermakna kepada negara, iaitu: pertama, menyumbang 16 mata AFC ranking untuk memberi lebih banyak slot kepada pasukan Liga Super beraksi di peringkat Asia. Kedua, membantu Malaysia mengutip 32.07 mata ranking dunia FIFA, sekaligus menaikkan ranking negara dari kedudukan 154 ke 146 dalam masa setahun. Sumbangan JDT kepada skuad kebangsaan tidak terhad di atas padang sejak 2016. Ketiga, meminjamkan pusat latihan untuk kegunaan skuad kebangsaan dan meminjamkan Stadium Larkin dan Stadium Pasir Gudang untuk tujuan latihan dan perlawanan persahabatan pada 2021. Keempat, menajak kos RM1.4 juta untuk menanam rumput baharu Zeon Zuisha di Stadium Nasional Bukit Jalil yang dijadualkan akan bermula prosesnya pada Mac 2023. Kelima, meminjamkan kanvas stadium untuk menjaga kualiti padang Stadium Nasional Bukit Jalil sebelum perlawanan-perlawanan penting skuad kebangsaan. Keenam, memberi sebuah bas rasmi untuk kegunaan pasukan kebangsaan pada 2017. Malah TMJ sendiri meninggalkan jasa besar kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, semasa memegang tampuk Presiden. Ketujuh, merombak dan mengecilkan saiz staf pentadbiran FAM untuk menjaga kewangan FAM. Kelapan,
mengurangkan jumlah saman MP Silva terhadap FEM dari 6.5 juta ringgit kepada 1.4 juta ringgit. 1.4 juta ringgit itu kemudiannya dibayar sendiri oleh TMJ untuk menyelesaikan kes saman tersebut. Kes 9, membelanjakan 12 juta ringgit, duit sendiri untuk melapuskan hutang lapuk FEM dan menyuburkan program-program akar umbi sebelum meninggalkan FEM dalam keadaan lebih baik. Ke-10L menghantar jurulatih skuad kebangsaan ke luar negara, Sepanyol, untuk perkongsian profesional. Sekarang bandingkan pula magnitud sumbangan kelab-kelab Liga Supir lain kepada Harimau Malaya. Kesimpulannya, JDT mungkin tidak menghantar kontingen pemain-pemainnya untuk misi menjuarai kejohanan AFF, tetapi tiada siapa boleh menidakkan sumbangan pemain-pemain mereka pada 2022. Keputusan TMJ mempertahankan pemain-pemainnya adalah betul bagi perspektif kelabnya dan bukan sesuatu yang asing dalam dunia bola sepak. Malah dibenarkan oleh FIFA lagi. Kita mungkin tidak bersetuju dengan keputusan tersebut, tetapi ia tidak boleh menidakkan sumbangan pemain-pemain tersebut kepada skuad negara sepanjang 2022 yang boleh disimpulkan sebagai tahun yang produktif buat Harimau Malaya. Fokus kita seterusnya adalah misi memperbaiki pencapaian edisi 2007 dalam kempen Piala Asia 2023 nanti. Anda boleh bertaruh sama ada benci atau suka, peluang kita lebih cerah jika pemain-pemain JDT berada pada tahap 100%. Dan bila bercakap tentang pemain JDT, hanya JDT sahaja tahu apa yang terbaik untuk pemain mereka. Bukan kita. Bukan Kim Panggon. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini, jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.